Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Last iPhone yang saya guna ialah iPhone 7. Yang mana iPhone 7 ni saya jadikan dia sebagai main camera untuk record video-video dekat channel YouTube Mona Lisa. Saya guna apps Filmic Pro untuk record secara manual and saya puas hati dengan kualiti yang saya dapat. Tapi lepas Apple update iOS ketika itu, apps Filmic Pro ni dia jadi bagi gila. Atas dasar tu saya berhijrah ke Samsung Note 8, lepas tu Samsung Note 10 Plus guna kontrak Digi, lepas tu Samsung S21 Plus yang saya guna sekarang. Di depan saya ni ada iPhone 13 Pro Max yang mana saya tak bercadang pun untuk jadikan dia sebagai daily driver. Saya beli dia just untuk review and test dia punya kualiti macam mana, tapi kalau dia betul-betul bagus, saya akan tukar dia jadi daily driver lah. Masa Apple lancarkan iPhone 13 ni, saya tak berapa berminat tau. Saya tak ada minat sangat sebab dalam kepala saya ni ada satu mindset yang mengatakan teknologi Apple adalah 2-3 tahun terkebelakang kalau nak compare dengan Android device. Atas dasar tu, saya tak berapa minat walaupun hype dia tu tak payah cerita lah. Saya tonton review-review dari luar overseas macam MKBHD, Aaron, lepas tu macam dekat Malaysia saya tengok video Fazli Halim, Faiz Zainal, Izami. Saya tengok mereka punya unbox and mereka punya ulasan. Tapi dalam banyak-banyak tu hanya satu part saja yang buat saya tertarik, iaitu dia punya cinematic camera lah. So, saya beli iPhone 13 Pro Max ni, masa kedai tu tanya nak model mana, warna apa, saya memang tak kisah langsung. Saya just tanya yang mana saya boleh dapat paling awal. Sebenarnya saya dah ready untuk beli first batch masa 1 Oktober, tak silap saya dah tunggu depan laptop untuk beli benda alah tu. Tapi disebabkan limitation of credit card saya RM5,000. Harga benda alah ni RM5,299 Malaysia. Saya tak dapat nak buat pre-order lah. Dan ketika tu saya pun tak tahu kenapa saya tak terfikir untuk check authorized dealer-dealer yang lain dekat Shopee ke dekat Lazada yang mana kita boleh guna online banking. Saya pun tak faham apa yang saya buat ketika tu. So saya dapat second batch. And belum buka lagi, saya nak buka sama-sama dengan anda sebelum intro. Lepas intro saya akan kongsikan first impression saya sebab dah lama gila kot tak guna Apple punya produk, Apple punya produk. iPhone 7, so saya dah terlepas banyak kot. 8, 9 tak ada kan? 10, 11, 12, 13, 12 kan? Banyak gila saya tak follow Apple punya device. So first impression saya, dan last kali saya akan kongsikan dengan anda pengalaman saya ikat kontrak beli Samsung Note 10 Plus dengan Digi. Kita spesifik Digi lah. Saya tak nak anda ulang kesilapan yang sama. Okey, tanpa berlengah lagi, jom kita unbox dulu benda alah ni. Dekat kotak dia ni, dekat sini dia ada tulis model yang saya beli, iPhone 13 Pro Max Graphite 128GB, which is sebelum saya record video ni, saya ada tengok lah ada satu feature untuk iPhone ProRes, tak silap saya, untuk cinematic recording tu. Dia ada satu lagi ProRes yang mana kita boleh record dan edit dalam 4K. Tak boleh dibuat dekat iPhone Pro Max 128GB. Kita kena beli yang lagi besar macam 256GB ataupun 1TB lah. So yang ni saya agak kecewa juga. Sebab saya tak check dulu sebelum beli. Saya beli lepas tu baru tahu masalah ni. That's why anda kena tengok dulu review-review dekat channel YouTube ni. Tak kisahlah Mona Lisa ke siapa-siapa ke. So kena tengok dulu supaya tak menyesal macam saya lah. Okey. Nak buka iPhone punya kotak ni, kita tak perlukan pisau. Tengok betapa nubisnya saya dah readykan pisau untuk buka benda alah ni. So kita just tarik kertas yang ada dekat bahagian atas dan juga bahagian bawah dia ni. Okey, tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alright. Saya tengok video Pak An Hashtag. Dia bagi tahu ramai orang buka iPhone macam ni. So ada sesetengah video tu iPhone jatuh ke bawah. Bayangkan kalau anda bayar harga RM5,299 Malaysia, tiba-tiba jatuh kan macam tu. Macam fresh gila kot. Lepas 1 tahun guna tak ada masalah lah nak baling ke. Ni yang pertama, takkanlah nak baling. Oh, okay. So, ini produk dia, graphite. Saya ingatkan warna putih sebenarnya. So, graphite adalah warna silver macam ni lah. Dekat dalam dia ada paperwork dari Apple. Dan dia bagi kepada kita satu kabel lah, lightning ke USB-C. Apa kita cakap, power brick tu tak ada. Yang tu dah tahu kan, yang tu memang dah bising lama dah. Disebabkan Apple buat, so Samsung follow, lepas tu Xiaomi follow, banyak brand follow lah benda tu.
Samsung follow ke? Saya tak pasti lah. Tapi banyak brand follow. That's why saya pun tahu memang dalam kotak dia ni, di kotak dia ni tak adalah dia punya charger tu. Ini produk dia. Dekat sini dia ada tunjuk lah indikator macam belah kanan ni ada power button. Lepas tu ada volume rocker dekat sini and ada mute button Mute button dekat sini. Bawah ni lighting, stay lighting. Saya ada tengok video yang orang share baru ni. First iPhone USB-C punya port ada orang buat. Lepas tu kamera dia kali ni dia special sikit kalau compare dengan sebelum-sebelum ni, which is ketiga-tiga kamera dekat belakang ni dia 12 megapiksel. And saya akan buat first turn on. Lepas tu saya akan kongsikan pendapat saya secara ringkas. Dan last kali saya akan cerita pengalaman saya ikat kontrak dengan DG. Tanpa berlengah lagi, anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom. Alright, saya dah siap setup iPhone 13 Pro Max ni and saya dah main dia tak lama, dalam 10 hingga 15 minit macam tu untuk tahu dia punya performance macam mana and untuk dapatkan balik skill yang hilang dari 2017 tu. So far okey lah, saya tahu macam mana nak masuk dia punya control center dan sebagainya, tak ada masalah. And first kali saya nak cerita dari segi dia punya design, material, dia punya outlook dululah. Dari segi outlook tu dia tak banyak beza dengan iPhone 12. Walaupun saya tak pakai iPhone 12, untuk makluman anda, family besar saya hanya saya saja yang pakai Samsung. So, saya selalu nampak iPhone tu di merata-rata. Saya tengoklah design dia macam mana and tak ada benda yang buat saya rasa macam awesome dekat iPhone 13 ni. Cuma dia still memang bila kita pegang dia, kita dapat rasa this is a very premium product. Memang dapat rasa benda tu. Kemudian yang kedua ialah dia punya kamera yang besar gila ni, which is ini adalah bila saya pegang dia tadi, saya merasakan ini adalah feeling yang sama ketika saya unbox Samsung Note 20 Besar gila dia punya kamera. Kalau kita letak atas meja, nampak tak? Dia takkan sekata punya. Tak best. Yang ni memang saya rasa macam actually kalau Samsung Note 20 tu, kenapa saya tak beli dia atas sebab ni lah buat saya rasa turn off gila. Lepas tu dari segi pegang dia punya size tu tak ada masalah. Saya memang dari dulu lagi pakai smartphone yang bersaiz besar. So untuk saiz 6.7 inci ni tak ada isu. Lagipun kalau saya lagakan dengan saya punya S21 Plus, dia comolot macam tu, dia lebih kurang samalah. Rasa macam sama sebiji lah kot. Cuma yang saya perasan dekat iPhone 13 ni ialah dia punya berat. Walaupun saiz dia sama dengan S21 Plus yang saya guna, iPhone 13 Pro Max ni lagi berat. Kalau on paper berat dia dalam 240 gram, kalau kita timbang berat dia dalam 238 gram. Okey. Lepas tu kita cuba bandingkan dengan S21 Plus, berat dia 200 gram. Nampak tak? Perbezaan 38 gram sebenarnya adalah satu perbezaan yang besar. Perbezaan yang besar bila kita pegang dengan satu tangan lah. Lepas tu saya perasan display dia cantik. Saya dah pun play YouTube. Speaker dia kalau nak compare dengan S21 Plus, saya rasa speaker untuk iPhone 13 ni lagi best. Dia punya bass tu lagi tebal kalau nak dibandingkan dengan S21 Plus. Dan apa yang baru dekat iPhone 13 Pro Max ni ialah dia punya display, which is dia ada 120Hz Pro display tak silap saya, ataupun nama dia apa, ProMotion display. So kita cuba bandingkan, kita tengok dia punya ProMotion display ni kita cakap smooth macam mana. Untuk test kelancaran ni, saya akan rendahkan refresh rate untuk Samsung S21 Plus saya set dia ke 60Hz. Actually S21 Plus ni pun boleh pergi sampai 120Hz. And 120Hz bukanlah satu teknologi yang baru. Dekat Android tak silap saya dah 2 tahun teknologi ni ada. Even dekat Realme Narzo yang kita cakap lagi murah compare dengan Samsung S21 Plus pun dia ada 120Hz. Saya nak tunjuk kepada anda betapa smoothnya. Nampak tak? Smooth gila. Bagi dekat sikit. Okey. Nampak tak pergerakan dia? Ini artikel yang sama, panjang yang sama. Okey. Nampak tak? Smooth.
Cuma kan ada something yang saya perasan dekat iPhone punya, saya tak rasa ini ada berkait dengan 120Hz ataupun 60Hz, sebab saya dah test dengan Realme Narzo tadi. Bila saya scroll saya rasa iPhone 13 punya scroll tu, dia punya smooth, dia punya sistem ni lagi eye pleasing, lagi sedap untuk dipandang. Okey, jap. Saya upgrade, saya baiki balik dia punya display. Kita pergi kepada 120Hz juga. Okey, adaptive display. Okey. Anda nampak dia punya smooth pergerakan tu sama, tapi dia punya scroll sistem saya rasa dia lagi smooth, lagi sedap untuk di kalau kita nak baca artikel ke, kita nak baca e-book ke. iPhone 13 Pro Max bukan iPhone 13 Pro Max, saya rasa semua produk Apple lagi sedap untuk kita guna baca artikel macam tu lah. Itu bab dia punya perbezaan dan sebagainya. Saya tak test lagi dia punya kamera, saya just main-main dalam 10 hingga 15 minit macam tu. Saya akan explore lagi and saya akan buat satu video detail lah. Kalau saya rajin, saya akan buat satu lagi video berkait dengan dia punya cinematic camera tadi. Settle first impression terhadap iPhone 13 Pro Max, saya akan guna benda alah ni, baru saya akan buat video detail, review detail tentang iPhone 13 Pro Max. Kemudian kalau saya rajin, saya akan buat cinematic camera punya video tu. Tu kalau saya rajin. Kita tolak tepi dulu iPhone 13 Pro Max ni. Sekarang kita nak cerita tentang pengalaman saya beli Samsung Note 10 Plus dengan package telco, which is Digi. Masa saya beli benda tu, sebenarnya saya punya Samsung Note 8 tak ada masalah langsung. Dia tak ada rosak, tak ada apa ketika tu. Saya just macam tertarik dengan iklan Digi yang cerita, tak silap apa, dia punya package tu, saya lupa dia punya package nama apa, tapi saya tengok iklan tu, saya rasa macam, oh, best gila, murah kot kalau beli smartphone dari telco ni. Tapi saya tak terfikir yang kita kena pakai dia punya pack postpaid ketika tu. Memang saya nubis kubis habis lah. Saya tak tahu apa-apa. So macam saya bagi contoh, sekarang saya sedang tengok package Digi iPhone 13 Pro Max, RRP harga RM5,299 Malaysia. Kalau kita beli bulanan, kita akan dapat RM184 Malaysia. Benda ni kan, kalau kita kira-kira balik, kita katakan kita beli harga standard RM5,299 Malaysia, kita bahagi dengan 24, sebab 24 bulan kita akan dapat RM221 Malaysia. Sedangkan apa yang Digi offer kepada kita RM184 Malaysia. Beza banyak gila ke? 221 tolak dengan 184, kita akan dapat 37 kali dengan 37 dia. Okey, 37 kali dengan 24, kita akan dapat penjimatan sebanyak RM888 Malaysia. Saya macam wow gila ketika tu saya wow gila. Saya pun pergi dekat Digi, saya pun cakap lah saya nak subscribe Samsung Note 8 masa tu. And baru saya sedar, saya baca yang bawah tu, with Digi postpaid 150. Maksudnya kalau kita nak beli iPhone 13 Pro Max pada harga RM184 sebulan, kita kena ambil package 150. So RM184 Malaysia tambah dengan RM150 Malaysia. Itu kena bayar secara bulanan, bermaksud sebulan tu kita kena bayar RM334 Malaysia lah. RM334 Malaysia dibayar secara bulanan adalah satu angka yang sangat-sangat besar. Seriously, satu angka yang sangat-sangat besar lah. Masa tu tak silap saya, untuk Samsung Note 10 Plus tu saya kena bayar RM280 Malaysia. Memang okey dengan perbelanjaan saya ketika tu, okey je, saya boleh bayar secara bulanan. Dan sampai satu masa tu saya ada masalah sikit dari segi financial ni, and masa tu memang tak boleh nak bayar lah. That's why isu dia dekat sini, apa yang saya nak highlight ialah kalau anda tertarik dengan package-package telco ni, anda kena tahu yang dia tak akan bagi semudah tu. Dia tak akan bagi secara bergolek macam tu. Kalau bagi secara bergolek macam tu pun, mungkin itu subsidi dari government lah. Tapi kalau kita sendiri nak beli macam iPhone 13 Pro Max ni, dia mesti langgan dia punya package, and kalau kita tak penuhi selama 2 tahun package yang kita ambil tu, kita akan kena penalty. Saya punya Samsung Note 10 Plus tu, dia pecah 2 bulan. Just 2 bulan sebelum kontrak tamat. And saya urgent nak pakai smartphone ketika tu. Saya pun pergi dekat Digi, saya bagi tahu yang saya nak
saya nak saya nak renew saya punya kontrak, saya nak ambil smartphone baru, boleh ke tak? Jawab mereka tak boleh, walaupun just tinggal 2 tahun lagi lah. Saya ni antara customer Digi yang loyal gila. Dari saya loyal gila. Dari saya balik Malaysia 2012 sampai ke sekarang saya pakai Digi. Saya tak berhijrah kepada telco-telco lain tau. So setahu kawan saya pernah kongsikan, even kakak saya pernah kongsikan, mereka ambil postpaid dari Maxis dan juga Celcom. Macam kakak saya setiap tahun dia akan dapat satu smartphone percuma, walaupun smartphone murah, tapi still macam Celcom dia hargai kakak saya disebabkan kakak saya loyal dengan mereka. Maxis pun sama, kawan saya dapat package yang tak ada on paper disebabkan dia loyal dengan Maxis. Digi tak ada benda tu bosku, yang mana buat saya rasa gila dengan Digi. Saya bukanlah minta free smartphone ke, tak ada. Saya just nak macam renew kontrak tu awal-awal, tapi mereka tak nak bagi bosku. Benda ni yang buat saya rasa macam jom boycott Digi. Tapi sebenarnya saya masih lagi pakai Digi lah, tak ada isu langsung. Cuma apa yang saya nak anda tahu ialah kalau anda tengok iklan-iklan macam contoh iPhone 13 Pro Max bermula dengan RM184 sebulan, ketahuilah RM184 sebulan itu hanyalah untuk device sahaja, dan anda tak boleh beli device sahaja, anda kena pair dia dengan package postpaid mereka. Harga akan jadi lagi mahal lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau anda kontrak selama 2 tahun, anda kena bayar selama 2 tahun. Nasihat saya dari segi kewangan, walaupun kita rasa macam RM280 sebulan tu adalah satu angka yang kecil dengan gaji kita sekarang, tapi kena ingat kita kena bayar dia selama 2 tahun. Dalam masa 2 tahun tu apa-apa boleh jadi. Tiba-tiba kita kahwin baru ke, so komitmen kita, nafkah kita bertambah. Kalau sebelum ni ada seorang isteri, kita kena bayar RM100 sebulan. Bila kahwin dengan 2 orang isteri, so kita kena bayar RM200 sebulan. Nampak tak? Yang dulu kita boleh bayar RM280 ni, tapi sekarang RM280 ni kita kena tarik RM100 bagi dekat isteri kedua. Nampak tak? Nampak apa kita cakap? Apa yang saya nak bagi tahu ialah angka ni mungkin kecil bagi sesetengah orang, tapi bila kena bayar secara bulanan, dia akan jadi satu angka yang besar. Kalau anda tak mampu beli benda ni, maybe anda kata, oh dia tak apa lah, dia ada kad kredit. Sebab setahu saya Shopee Pay Later adalah salah, haram dari segi Islam. Lepas tu Aeon Credit pun haram dari segi Islam. So kalau yang ada ni memang limited gila, macam kad kredit ke, which is orang biasa tak akan ada lah benda ni kan. Kalau orang-orang ni dia akan kata, oh tak apalah, kau sedap lah sembang sebab kau mampu beli kan, aku tengok saja. Yes, memang kau kena tengok saja. Bukan nak hina, kalau kita tak mampu nak beli benda Allah tu, kita tak perlu beli pun. Tak ada orang paksa untuk kita beli. Kita just hidup dengan apa yang kita ada. Itu sahaja. Jangan tengok orang lain, kita tengok orang yang lagi rendah dari kita. Macam iPhone 13 ni, saya beli dia memang untuk review, but sebenarnya saya ada nak hadiahkan pada seseorang lah. Bukan isteri saya, bukan isteri kedua saya, sebab saya tak ada isteri kedua, tapi untuk orang yang memang saya hargai sangat-sangat. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Bereboh. Jumpa lagi.